المصطفين والشهداء والصالحين وإلى شيخنا مشايخنا وإلى صاحب الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. ففهمناها سليمان وكلا أتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayahnya, inayahnya. Allah telah memberi kekuatan dan membantu kita. Sama-sama kita dapat berada dalam masjid niat iktikaf sambil untuk nak menunaikan sembahyang isyak. Sama-sama kita dapat berada dalam majlis ilmu. Kita mendengar apa dia kata-kata nasihat daripada ulama untuk menjadi bekalan hidup kita dan untuk kita membawa kepada akhirat. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi asbab untuk menyelamatkan diri kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik muka surat 29. Nah, kitab saya lah. Dan tersebut pada hadis bahawasa Malikil Maut itu memandang ia pada muka segala hamba Allah, memandang pada tiap-tiap hari 70 kali. Karena tiap-tiap hari malaikat maut duk tengok muka kita 70 kali. Mana ada riwayat mengatakan 5 kali, berbagai-bagai lah. Ini di sini cerita kata 70 kali. Tengok ada tak ada lagi. Dia tengok kita, dia tengok senarai. Ada tak ada. Kalau ada, jalan. Tak kira. Walaupun duk ceria, duk gelak, duk suka. Cukup masa dia jalan. Baik. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka apabila tertawa-tawa ia. Mana gelak. Duk suka sekenuk kan, duk kukik melawak dengan kawan ke, melawak dengan anak isteri ke, duk gelak, duk suka. Tu. Jadi bila seorang tu duk suka, duk serenuk, apabila tertawa-tawa ia seorang hamba yang dibangkitkan padanya, yang mana diutuskan malaikat ni padanya pada hamba tadi. Malaikat bila dia tengok, dia diutuskan malaikat tadi, dia tengok kita. Bila dia tengok kita, orang duk gelak, duk suka, kata malaikat tadi, hei ajib bagi anak Adam. Oi, heran sungguh anak Adam ni. Heran. Aku tengok anak Adam ni heran. Mana dibangkitkan aku kepadanya, mana Allah Ta'ala telah utuskan aku kepadanya. Malaikat maut kata.
Padahal aku ni diutuskan kepadanya. Mana Allah Ta'ala utus aku kepadanya. Kepada anak Adam tadi. Utus untuk apa? Mengambil rohnya. Aku ni diutus oleh Allah kepada anak Adam tadi untuk ambil roh. Untuk ambil nyawa. Tu. Padahal ia anak Adam tadi. Serta demikian itu, ia tertawa-tawa. Heran sungguh. Duk gelak, duk suka serenok lagi. Duk enjoy lagi kan. Tu tak ada duk berasa nak mari kok masjid lagi. Ada duk tengok sebelah rumah mati, depan rumah mati, belakang rumah mati. Pergi tengok orang mati. Dia boleh duk gelak, kik, duk gelak. Kan? Duk boleh serenok lagi. Heran sungguh. Mana padahal hidup kita ni nak mati. Wajib kena mati kita. Tak mau mati pun wajib mati. Janji Allah mesti. Kan? Tu yang pasti mati, hak lain tak tahu. Kan? Mati tu wajib kita. Padahal duk boleh gelak lagi, duk tahu kata nak mati. Aku heran dengan anak Adam ni. Dia kata malaikat maut. Kan? Pasal apa? Pasal tak buat persiapan. Pasal tak buat persiapan nak hidup selepas mati tu, nak guna entah apa. Kalau hidup atas dunia ni pulung duk cari duit, duk cari harta benda, kan? Duk pulung kerja nak dapatkan duit, nak belanja untuk nafkah. Selepas mati tu nak belanja, nak guna entah apa. Jadi malaikat heran lah. Boleh duk gelak serenok main lagi. Kan? Tu banyak orang kita lagu tu. Kadang-kadang kita tengok, sepatutnya kita kena muhasabah ni. Nah, kita ni bila-bila masa tak tahu. Wallahu a'lam. Bila-bila masa, sehari 70 kali. Sampai malaikat heran tengok. Kali duk gelak main lagi. Tua-tua dah, kan? Tak berasa nak bertobat apa lagi. Tapi duk berasa muda. Orang kalau rupa tua, hati muda payah. Payah nak perbaik dia tu payah. Tapi kalau orang muda, hati tua tak apa. Orang muda lagi tapi hati dia tu tua, hati matang. Ni orang rupa dah tua, umur dah lebih dah. Tapi hati tu duk berasa duk muda lagi. Tu. Kadang-kadang bersembang cukup. Ada kadang-kadang kita tengok orang tua bersembang ni. Jadi megah. Tak tahu dia duk kira macam dia umur 40-an, 30-an dulu. Ni umur kat 70 dah, 70. Deh pun terbalik lah. Nanti kita deh kaki pun terbalik lah. Jatuh terletak lah. Tu pun duk bersembang sedap situ, duk sembang kemas tu. Ni bahaya ni antara. Kita kalau ada penyakit lagu ni kena ubah. Nak ubah dia lagu mana? Kena banyak ingat kepada kematian. Supaya jadi kalah semangat tadi. Semangat orang muda tu. Semangat orang muda, kalau muda untuk nak buat ibadat tak apa. Ni muda, jenis muda hak lalai kepada Allah ni. Jadi dia boleh menjatuhkan semangat muda hak jenis lalai kepada Allah ni bila kita ingat kepada kematian. Maka dengan sebab itulah kena ingat mati banyak-banyak. Tu. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam, Allah lah yang terlebih mengetahui. Adapun sebab qabdul malakul maut, adapun sebab mengambil nyawa, qabdul malakul maut ni akan segala arwah, adapun sebab mengambil nyawa oleh malaikat maut segala roh-roh tadi, malaikat maut cabut roh tadi ni, diriwayatkan, mana ada diriwayatkan, dikisahkan daripada Zuhri, daripada Imam Zuhri dan lainnya, lain daripada Imam Az-Zuhri tadi, bahawasa Allah Ta'ala menyuruh, Allah Ta'ala memerintah Jibril alaihi salam, bahawasanya ia Jibril ni mendatang baginya daripada tanah bumi. Mana Allah Ta'ala perintah, suatu hari Allah Ta'ala perintah Jibril, Jibril, kamu pergi kepada tanah bumi. Pergi ke bumi, ambil tanah.
Nah, yakni suatu. Nah, yakni suatu daripada bumi tadi itulah. Satu daripada tanah tadi. Mana satu tempat daripada tanah. Allah Ta'ala kata, aku nak tanah. Perintah Jibril. Lalu bila diperintah, Allah Ta'ala perintah kepada Jibril, maka datang ia Jibril. Jibril pun mari. Turun ke tanah. Turun ke bumi lah. Maka datang ia Jibril akan itu tanah bumi tadi. Pasal apa Jibril mari? Jibril datang kepada tanah bumi supaya nak ambil tanah tu. Sebab Allah Ta'ala mula-mula nak cipta lembaga Adam. Nak cipta bentuk Nabi Allah Adam ini. Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril suruh mari ambil tanah di bumi ini. Maka minta berlindung ia tanah dengan Allah Ta'ala daripada demikian itu. Bila malaikat Jibril nak ambil, malaikat tanah pun duk merayu. Wahai Jibril, minta kesian ke aku, sakit kan. Jadi aku ni minta berlindung dengan Allah lah. Mu janganlah duk ambil aku, duk cekong, nak cekong tanah ni, nak cekong. Berarti cekong. Tu. Cekong. Dia malaikat Jibril nak cekong tanah ni, nak ambil. Jadi sakit ya. Tanah tadi lalu dia kata aku minta berlindung dengan Allah. Daripada demikian itu, demikian mana mengambil tanah oleh Jibril tadi. Jadi bila Jibril dengar kata tanah pun minta berlindung dengan Allah daripada lagu tu, maka melindung ia akan dia. Malaikat Jibril pun tak ada ambil. Melindung ia Jibril akan tanah. Naik lagi. Tak jadi ambil. Malaikat Jibril tak ambil. Maka menyuruh ia Allah akan Mikail pula. Allah Ta'ala perintah Mikail pula. Maka minta berlindung ia tanah. Maka melindung ia Mikail akan tanah. Mikail pun tak jadi ambil. Sebab tanah kata sakit. Aku minta berlindung dengan Allah daripada aku ni sakit. Jadi kesian. Jadi kesiannya tanah duk merayu. Cerita kata sakit-sakit tadi. Jadi tak jadi ambil. Bila macam tu, maka membangkitkan Israel. Yakni Allah Ta'ala mengutuskan Israel pula. Maka minta berlindung ia tanah daripada Israel. Tanah pun kata lagu tu. Macam mana dia minta berlindung daripada Jibril tadi. Tanah kata aku ni sakit minta berlindunglah dengan Allah. Mu janganlah duk ambil aku. Maka tiada dilindung akan dia. Israel tak peduli. Dia tak kisah ya. Mu tak saduk merayu lah. Kan? Mu tak saduk merayu kata janganlah ambil aku sakit ni. Kan? Aku minta berlindung dengan Allah. Mu jangan ambil aku. Jadi Israel tak kira. Dia tak kisah munduk merayu ke, dia tak pandang kepada rayuan tu, dia tak pandang langsung. Dan diambilnya ia daripadanya. Lalu malaikat Israel pun ambil tanah. Cekong tanah. Tu. Jadi bila macam tu, maka diriwayatkan. Bila dah Israel boleh ambil tanah, diceritakan bahawa Tuhan Jalla wa'ala berfirman bagi Israel. Bila dah Israel boleh ambil tanah, Allah Ta'ala pun berfirman. Dan minta berlindung ia tanah daripada engkau. Jadi Allah Ta'ala tanya Israel, wahai Israel, takkah tanah ni minta berlindung daripada kamu? Masa mu nak ambil, mu nak cekong ambil dia tu, takkah tanah tu minta berlindung? Tu. Maka sembah ia Israel. Israel jawab, bahkan ya, dia duk merayu lah, duk minta berlindung, minta tolong, jangan duk ambil dia. Sakit, aku ni berlindung dengan Allah. Tu. Jadi mu janganlah duk ambil aku. Firman Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala pun berfirman kepada Israel.
maka tidak engkau kasihankan dia seperti barang yang dikasihankan dua taulan kamu. Kamu tak rasa kesian kau. Kamu tak rasa kesian kau kepada tanah. Masa duduk merayu, nak minta berlindung dengan Allah apa semua. Kamu tak rasa kesian macam mana dua sahabat kamu tu, Jibril dan Mikail pun kesian. Pasal apa kamu tak rasa kesian? Allah Ta'ala tanya Israel. Maka sembah ia, jawab Israel. Maka sembah ia Israel, Tuhanku, taat akan kamu terlebih wajib kepadaku. Taat kepadamu ni makna ikut perintahmu tu. Bila mu perintah tu hak tu terlebih wajib kepada aku. Mana aku rasa bersalah kalau aku tak turut perintahmu. Mesti aku kena turut. Mesti aku kena turut perintahmu tu. Terlebih wajib daripada kasihanku akan dia akan tanah. Mana wajib aku kena ikut perintahmu. Daripada aku duduk kesian tanah tu, aku ikut perintahmu tu. Satu kewajipan bila mu perintah. Tu. Lepas tu malaikat Jibril tak ikut perintah dosa ke? Dah. Yang panggil hikmah Allah Ta'ala nak letak malaikat Israel ni sebagai mencabut nyawa. Sebab apa? Dia tak ada kasihan belah. Tu. Musa duk merayu kok mana lah. Dia kata nak mik-mik. Ini macam kita ni lah. Musa duk minta umur panjang antara mana. Kalau sampai masa dia kata mik-mik. Kan? Tak ada malaikat Israel bila mari. Lepas tu dia menghadap Allah. Dia tanya Allah, hamba-Mu tu duk minta panjang umur. Jadi aku berasa kesian. Duk menangis minta panjang umur, aku berasa kesian. Tak ada. Kalau lah dia kesian, orang duk minta panjang umur, duk merayu, duk menangis, tak mati. Dia tak jadi ambil nyawa ni dak. Usah duk merayu kok mana? Merayu kan, tak merayu kan, kok mana kan? Bila sampai masa tempoh dia, maka dia akan ambil. Ini Israel. Tu. Baik. Bila dia jawab macam tu, dia kata wajib kepada aku daripada kasihan aku akan dia akan tanah. Wajib aku ikut perintahmu daripada aku duk kesiankan tanah. Firman Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, pergilah engkau malakil maut, mu pergilah. Engkau tu siapa? Malikil maut. Pergilah engkau wahai malaikat maut. Mana telah aku keraskan di kau atas mengambil akan arwah mereka itu. Mana aku akan tugaskan engkau. Tugas ambil roh ni mana aku letakkan di kau. Aku lantik akan di kau. Allah Ta'ala lantik malaikat Israel atas mengambil akan arwah mereka itu anak Adam. Tu. Mana Allah Ta'ala lantik malaikat Israel sebagai untuk mengambil nyawa. Bila Allah Ta'ala kata, aku melantik, aku keraskan akan di kau atas mengambil akan arwah mereka itu, yakni mereka itu anak Adam, maka menangis ia Israel. Israel pun teriak, nangis. Maka firmannya, bila Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tengok Israel menangis ni, maka firman ia Allah Ta'ala, apa yang menangiskan kamu? Sebab apa mu boleh duk teriak apa ni? Kan? Hai malaikat Israel, mu duk teriak apa? Tu. Sembahnya, jawab Israel. Hai Tuhanku, bahawasanya Engkau hendak jadikan daripada tanah ini akan makhluk. Aku tak teriak gena. Lagu mana aku boleh tak teriak? Sebab mu nak jadikan tanah ni daripada makhluk. Mana mu akan buat daripada tanah ni manusia. Tu. Jadi bila mu nak buat manusia tadi ni, apa dia antaranya? Anbiya. Mana daripada tanah ni juga akan lahir para nabi-nabi.
asal muasal daripada tanah, kemudian akan lahirlah daripadanya para nabi-nabi, anbiya dan asfiya, dan orang-orang bersih qalbunya, orang yang patuh taat kepada engkau, yang suci hatinya, hanya hati dia ingat kepadamu saja ya Allah. Jadi aku tak rasa sedih nak. Mu akan jadikan daripada tanah ni para nabi-nabi, para asfiya dan para mursalin, para rasul-rasul. Mu nak buat daripada tanah ni juga daripada para rasul-rasul. Akan lahir daripada tanah ni, maknanya daripada asal tanah, kemudian akan lahir daripada dia para nabi-nabi, asfiya dan mursalin semua. Lepas tu tak ke aku berasa sedih. Tu bila nantimu akan tugaskan aku mengambil nyawa mereka, mengambil nyawa para rasul-rasul, para anbiya-anbiya, para asfiya-asfiya, dia pun sedih. Tu. Dan bahwasanya tiada engkau jadikan kejadian yang terlebih benci kepada mereka itu mau. Mana tak ada sesuatu ciptaan engkau hai Allah yang mana mereka itu terlebih benci daripada mati, tak ada. Melainkan manusia ni yang paling dia benci mati. Mana yang paling tak suka sekali mati. Tu. Bila sebut kata mati, manusia memang tak suka. Jadi aku ditugaskan untuk ambil nyawa. Jadi manusia tak mau mati. Jadi tentulah mereka ni akan benci kepada aku, akan marah kepada aku. Pasal aku ni tugas ambil nyawa. Manusia tak mau mati. Jadi dia marah tak? Tentu dia marah. Tentu manusia ni marah kepada aku. Tu pasal apa? Kerana manusia paling benci mati. Maka apabila mengetahui mereka itu akan daku, bila mengetahui mereka itu manusia, mengetahui akan daku, bila manusia tahu kata akulah mengambil nyawa, mereka ni akan jadi musuh, akan benci aku, akan cerca aku macam-macam. Aku tak mau. Tu aku sedih pasal itulah. Pasal itu aku sedih. Manusia pula akan marah aku. Tu. Maka benci mereka itu akan daku. Bila mereka tahu kata aku ni ambil roh, ambil nyawa, jadi takkah mereka itu benci aku? Takkah mereka itu marah aku? Tentulah. Kan? Kemudian kata apa? Dan memaki mereka itu akan daku. Kata kat benci, maki tambah lagi. Maki aku, kata malaikat maut. Tu. Lalu kata dia firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pun jawab. Bagi kesedihan malaikat maut tadi ni. Pasal apa? Pasal takut manusia marah dia. Macam-macam maki dia. Firman Allah Ta'ala bahawasa. Aku, kata Allah, lagi aku jadikan bagi mati ada penyakit. Dan akan beberapa sebab. Jadi aku akan jadikan mati itu ada pasal. Bukan kata orang tak nampak lah kata mumik roh. Orang tak nampak kata mu ambil roh mereka. Manusia tak nampak. Manusia akan nampak penyakit itu penyakit ni. Sebab tu sebab ni. Jadi, sebab telan ubat lepas tu pergi makan rias. Pergi, kan? Telan ubat lepas tu pergi makan buah durian. Ini kita tak ada berbuih mulut. Macam-macam duk berlaku mati. Tu. Kemarin di kampung saya ni duk makan gulai kambing elok ni. Kan? Duduk di markah duduk makan gulai kambing. Elok duk makan, sembang, duk gelak, duk suka elok. Balik-balik tak ada. Balik-balik tu tak ada. Terkejut mereka. Baru balik saat ni. Tak ada. Tu sampai masa dia. Lepas tu ada tahu mungkin darah tinggi kenapa. Mungkin jantung lah apa lah. Macam-macam lah.
atau penyakit. Jadi orang nampak jatuh. Wah, jatuh. Kalau anggap jatuh. Hakikatnya, itulah perintah Allah kepada malaikat maut untuk mengambil nyawa dia. Tapi orang duk nampak penyakit itulah, tak ada masalah lah, kan? Sebab itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya orang tak nampak terus kepada malaikat maut. Tu. Dan akan berapa sebab? Jadi sebab macam-macam lah, kan? Sebab naik laju lah, sebab naik motor tak ada lampu lah, macam-macam duk berlaku, kan? Tu. Dan beberapa kesakitan. Sebelum mati tu dia sakit dulu, ada penyakit, lepas tu dia sakit, bawa mati, kan? Jadi orang tak nampak. Tu orang tak nampak dah. Tambah penyakit lah ni pula, macam-macam penyakit dah, kan? Duk elok-elok je, tutup ni kata paru-paru berair, kan? Tutup kata macam-macam lah, buah pinggang, tutup macam-macam, jantung. Tu. Jadi sebab tu semua itu Allah Ta'ala buat untuk supaya manusia tak marah kepada malaikat Israel tadi. Tu. Maka tiada hampir mereka itu menyebut mereka itu akan dikau. Sertanya. Tu. Maka tiada hampir mereka itu menyebut mereka itu akan dikau sertanya. Tu. Maka tidak bolehlah mereka itu manusia, menyebut mereka itu manusia akan dikau sertanya serta mati tadi. Jadi orang tak sebut mu lah. Hai malaikat Israel, orang tak sebut mu. Orang akan nampak penyakit tu, mati penyakit, mati sakit tu, mati sebab tu. Kita akan nampak sebab, kita akan nampak penyakit dan sebagainya. Hakikatnya itulah daripada Israel, kerja daripada Israel untuk mengambil roh, mengambil nyawa kita. Tu. Baik. Riwayat daripada Ibnu Abbas pula. Riwayat mana ada satu cerita daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Taala redha daripada kedua-duanya, Abdullah dan Abbas ni, bahwasanya berkata ia, Ibnu Abbas kata, Abdullah bin Abbas kata apa? Diambilkan tanah Adam alaihi salam daripada 6 lapis bumi. 6 lapis. Tanah Allah Ta'ala nak buat lembaga Adam tu, ambil 6 lapis. Semua 7 lapis, ambil 6 lapis saja. Dicekor malaikat tadi, cekor. Setara mana dia boleh cekor masuk tu. Cekau, sini panggil cekau. Tak sedap cekau. Cekor. Nanti, tu. Dia cekor masuk tu, 6 lapis. Wak naik tanah tu. Hakik wak naik tanah. Tanah kena cekor. Tu. Dan yang terlebih banyak daripada bumi yang ke-6. Hak terlebih banyaknya tanah tadi ni, hak mana? Bumi yang ke mana? Bumi yang ke-6 lapis. Kalau kita korek-korek tanah, ada perubahan-perubahan. Tapi kan nak lapis ke-6 dalam mana? Wallahu a'lam. Kan? Tu. Baik. Kira dalam tak dalam, lapisan bumi tu lani ni, Korun hak duk kena telan. Korun sepupu Nabi Musa. Pasal dia tak keluar zakat. Pasal dia tak mau guna harta yang Allah Ta'ala bagi kepada dia untuk jalan Allah. Dia lupa kata rezeki tu Allah Ta'ala beri. Lani ni duk kena telan dengan bumi. Tak sampai lagi. Tak sampai lagi ke bawah dasar bumi yang ke-7 tu. Tu. Kerana dasar bumi yang ke-7 tu ialah tempat neraka Jahannam. Tak sampai lagi. Berapa ribu tahun lah. Kalau telan. Kata ulama mufassirin, kalau sekiranya kalau dah sampai, maka akan kiamat lah.
berlaku kiamat. Kalau sampai Korun ke dasar bumi yang ketujuh. Amin tak sampai lagi, tak berlaku lagi. Dalam tak dalam, berapa ribu tahun lah. Duk telan tu. Bukan dia telan, jatuh lagu tu. Dia kalau masuk sikit. Sikit. Masa mula-mula bumi nak telan dia tu. Bila Nabi Musa cakap kat dia. Dia bantah Nabi Musa. Tu. Lalu bila bumi mula orang panggil kerawak kaki dia, pegang kaki dia, tarik, barulah dia merayu. Nabi Musa kata, mu ni kalau muduk bakhil lagu ni, mu akan ditelan oleh bumi. Suk Nabi Musa kata ya, berlaku. Dia mula panggil, Musa tolong aku Musa. Duk menjerit, Musa tolong aku nak buat dah, aku nak buat baik dah ni, tolong aku Musa. Nabi Musa dia berpaling-paling gitu, dia tak peduli dah. Dia tak peduli dah. Tu dia antaranya. Pasal apa? Pasal nak jadi kisah untuk menjadi pengajaran kepada orang-orang yang bakhil, orang yang kedekut. Akhir sekali harta hak dia duk ada tu tak boleh tolong dia pun. Harta hak kita duk ada, duit RM1 hak kita duk ada tu, kalau kita bakhil kedekut, tak boleh nak tolong kita pun. Tak boleh tolong pun kalau kita kedekut. Tapi kalau kita bukan bakhil, kita pemurah, itulah menjadi petolong bagi kita. Mana dia menjadi pertolongan kita. Dia menjadi kebajikan untuk kita. Menjadi asbab-asbab untuk kita dibawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta benda tadi. Dengan RM1 tadi. Tu. Baik. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan tiada suatu tanah tu dan tiada suatu, yakni tanah itu daripada bumi yang ketujuhnya. Maknanya bumi hak ketujuh tak ada pun satu tanah. Jadi ambil setakat bumi yang keenam, lapisan yang keenam saja. Lapisan yang ketujuh tak sampai. Pasal apa? Kerana bahawasanya pada bumi yang ketujuh tu. Pada bumi yang ketujuh tu neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Duduk di bumi yang ketujuh tu neraka Jahannam. Maka tak ambil tanah neraka tu. Buat lembaga adab. Ambil tanah yang keenam. Untuk dibentuk menjadi lembaga Nabi Allah Adam alaihi salam. Baik. Maka tak kalau dibawa oleh Malikil Maut dengan tanah Adam, bila Malikil Maut ambil tanah Nabi Allah Adam itu, firman baginya, maknanya telah firman baginya, bagi Malikil Maut tadi, oleh Tuhannya, oleh Allah Ta'ala. Bila Malaikat Israel ambil tanah tadi, lalu Allah Ta'ala berfirman bagi dia, tiadakah ia, hei Malikil Maut, minta berlindung ia tanah Adam tadi ni dengan daku? Takkah tanah tu minta berlindung dengan aku? Tak merayukah dia tu? Kata, hei Malikil Maut, hei Israel, wahai Israel, aku mohon kepadamu Israel, engkau mintalah kepada Allah, kasihanlah aku. Mana merayu. Duk merayu minta tolong. Merayu tu minta tolong. Tu. Baik. Zah. Allah.
Asyhadu anna Muhammadan la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Innaka la. Baik. Firman baginya, makna telah firman baginya, bagi Malikil Maut tadi oleh Tuhannya. Tiadakah ia tanah Adam tu minta berlindung ia tanah Adam dengan daku. Mana tak ada ke tanah diambil nak buat Nabi Allah Adam tu, nak buat lembaga Nabi Allah Adam tu, tak ada ke tanah diambil tadi tu duk merayu-rayu minta berlindung dengan aku daripadamu. Makna mereka tak merayu kepadamu ke minta aku ni kasihan belah, minta supaya aku ni perintah kepadamu supaya jangan diambil tanah tu balik. Maknanya Allah Ta'ala tanya kepada malaikat maut. Tu. Hingga akhir hadis dahulu. Cerita macam dululah juga. Maknanya malaikat maut pun jawab, ya memang mereka minta, mereka kata kami berlindung dengan Allah. Ma'azallah. Berlindunglah ma'azillah. Maknanya berlindung aku akan Allah Ta'ala. Mana ma'azallah, berlindung dengan Allah daripada kesakitan ini. Tu daripada sakit. Janganlah engkau ambil kami. Macam-macamlah dia merayu. Bila macam tu, malaikat maut tetap menjawab kata, aku daripada aku ikut perintahmu, lebih baik aku mengikut perintah Allah. Ni Allah Ta'ala perintah, aku nak taat mana? Nak ikut rayuanmu ke aku nak ikut perintah Allah? Tengok. Baik. Lalu hingga akhir hadis tu lah. Cerita macam dulu. Baik. Habis tekat tu. Dan sebut pada hadis pula. Mana ada cerita pula. Bahwasanya bumi ni berkata ia bumi. Berkata apa? Tak kala mengambil daripada bumi itu tanah Adam. Tak kala mengambil daripadanya tanah Adam. Bila malaikat Israel ambil tanah Adam tadi ni, bumi cakap. Bumi kata apa? Sembah ia. Tu. Bercakap, bumi tu bercakap. Tuhanku, engkau jadikan. Kurangkan tu lebih tu. Engkau jadikan 7 petala langit. Tiada engkau kurangkan daripadanya sesuatu. Mana mu cipta 7 petala langit tu, tak ada engkau kurangkan, tak ada engkau cacatkan. Tu. Tak ada engkau aibkan, tak ada engkau cacatkan
daripada 7 lapis langit tu, 7 tala langit tu sesuatu pun tak ada pun. Membuat langit tak ada cacat apa. Mana membuat daripada dulu tak ada duk cacat apa. Duk molek situ. Bumi kata dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Dan engkau jadikan daku. Padahal engkau jadikan daku ni, maka engkau kurangkan daku. Membuat aku mula-mula molek dah. Lepas tu buat jadi kurang pula. Pasal apa? Kena cekong dah. Faham? Dulu penuh. Kalau kita kata penuh lah. Tiba-tiba kena cekong ambil. Jadi tak penuh lah. Cekong. Cekong sedap dengar. Kau tak sedap dengar. Cekong sedap dengar. Bisa dengar kan cekong siapa tak bisa dengar cekong? Habis tu. Jadi, dan engkau jadikan daku, maka engkau kurangkan daku. Mu cipta aku, lepas tu kurang pula dah cacat aku ni. Pasal kena cekong ambil. Maka firman baginya Tuhannya Jalla wa'ala. Lalu Allah Ta'ala pun jawab kepada bumi. Bila bumi bercakap lagu tu. Demi ketinggianku. Dan kebesaranku. Sesungguhnya lagi kembalikan mereka itu kepadamu. Kebajikan. Walaupun lanimu cacat. Napakmu tu kurang. Tapi mu kena ingat, lagi mereka ini akan kembali kepada kamu. Kan? Mana akan duduk dalam kamu baliklah. Tu. Kembalikan mereka itu kepadamu, makna akan mati. Bila matikah, duduk dalam bumi kelik lah. Tu. Jadi kembali mereka itu kepadamu, kebajikan, yakni baktinya. Maknanya, walaupun aku ambil tanah, nak buat manusia, tapi manusia tadi akan buat kebaikan di atasmu. Hak buat baiklah, kan? Hak buat baik. Manusia ni akan buat baik bakti. Dan yang fajirnya, fajir ni maknanya yang derhaka, yang zalim. Maknanya ada hak buat baik, ada hak buat zalim. Tu. Maknanya ada tolak, ada campur lebih kurang lah, kan? Ada tolak, ada campur. Tu. Maka sembah ia bumi demi ketinggian engkau dan kebesaran engkau. Sungguhnya tu. Ku siksakan daripada orang yang menderhaka akan dia. Tu. Jadi bumi jawab, maka sembah ia bumi. Demi ketinggian engkau, ya Allah. Dan kebesaran engkau. Sungguhnya, bumi jawab ni. Ku siksakan daripada orang yang menderhaka akan dia Allah. Tu. Nah. Maknanya, akan dikau tu. Menderhakakan akan dikau. Bukan akan dia, akan dikau. Tu. Maknanya bumi kata aku akan siksa orang derhaka akan dikau. Tu. Kata bumi tadi. Mana bumi akan hipik kita. Ngerti? Bila kita orang yang derhaka, orang ahli maksiat, orang yang ahli dunia, maknanya hidup dia hubbud dunia. Apa makna hubbud dunia? Hubbu ma yatadarru ba'dal maut. Hubbu ma yatadarruhu ba'dal maut. Makna dia kasih barang yang memberi mudarat akan dia selepas daripada mati. Itulah dunia. Dia kasih benda yang mana benda tu boleh memberi mudarat dia selepas pada dia mati. Tu orang panggil hubbud dunia. Kalau dia kasih, makna dia suka kepada suatu jawatan, belum tentu kata hubbud dunia. Kalau dia kasih, maknanya dia suka pada suatu pekerjaan, itu bukan hubbud dunia. Dengan kerja, dengan jawatan tadi, nak boleh membantu orang,
Boleh meninggikan agama Allah. Orang tak panggil dunia lagu tu. Dunia ni ulama mengatakan hubbu ma yatadarrahu ba'dal maut. Maknanya mengasihi barang yang boleh memberi mudaratnya selepas pada mati. Mana benda hak dia suka, hak dia kasih tu akan beri mudarat kepada dia selepas dia mati esok. Macam mana orang duk kasih pada maksiat, duk suka kepada maksiat. Kan? Dia duk suka kepada suatu maksiat. Lepas tu dia mati esok ni, dengan sebab dia kasih, dia suka kepada maksiat itulah akan memberi mudarat kepada dia. Macam orang tagih judi, tagih tu. Orang duk beli nombor ekor. Dia ketagih, dia tak boleh duduk. Kita pun pelik. Mereka habak. Mereka duk cerita kat saya lagu tu. Mata ketagih ustaz. Tu. Lepas tu tinggal lagu mana? Tak curi ustaz. Tapi Alhamdulillah lah boleh tinggal dia tu. Tidak ada RM1 2 tak apa dah. Dia nak beli ya. Ada duit sikit lah. Dia nampak nak beli nombor ni. Tu dia ketagih. Tu dia suka sangat. Tu panggil ketagih ya. Suka. Tu. Macam orang ketagih minum arak. Itulah dunia. Mana semata-mata dia fikir nak berasa serenok ke, nak berasa di atas dunia ni. Itu orang panggil hubud dunia. Dia tak tahu hak dia suka tu akan bawa kepada mudarat dia di akhirat esok. Kan? Macam orang suka sangat duk nipu, duk bohong. Nipu, cakap nipu. Kadang-kadang tagih orang cakap bohong ni. Dia tak boleh cakap bohong, dia gelisah, tak tahu lah. Nak pula kaki geban. Kaki geban kat kedai kopi. Betul tak? Nak pula hujan turun. Tak boleh pergi, duk gelisah tu. Gi mari. Orang rumah dia tanya, bini tanya, siapa ni? Gina ni? Duduk dia lah. Tu. Dia tak boleh duduk. Tak boleh bahong ni. Tak boleh duduk. Tu. Habis-habis sangat. Tak boleh pergi ke mana. Pergi bahong. Ayam pun tak apa dah. Ayam pun tekan mari tak beri apa. Bahong ni. Dia tak mau berasa tenang. Bahong tu. Ada orang jenis tu pun ada. Allahu Akbar. Macam-macam Tuhan buat lah. Tu nak suruh kita fikir tengok. Baik. Jadi pun lagu tu lah. Jadi Allah Ta'ala akan azab. Ni apa? Bumi kata aku akan siksa daripada orang yang menderhaka akan dikau. Katanya kata bumi. Bumi kata macam tu. Tu. Pasal tu dia akan hipik orang. Hipik maknanya sampai berselisih tulang raka kita esok ni. Ni tulang raka kita duduk lagu tu. Bila hipik dengan tanah masuk pergi mari. Tulang raka ni akan masuk pergi mari lagu tu. Sakit tak sakit tak tahu. Patah sebatang bercocok tengok. Nak menyawa sa'ah tak boleh lah. Patah sebatang. Pensak muka naik berah biru lah. Ni berselisih lagu tu tak mati dah. Cuma Tuhan nak siksa kita. Tanah kata sombong sangat mu dulu ni. Mu duk buat benda-benda maksiat, mu tak bertobat pun. Tu mu duk cakap bahung, janji bahung dan sebagainya. Kan? Waktu 5 tahun sekali, 3-4 tahun sekali, cakap bahung selalu. Kan? Cakap bahung selalu, dah 3 tahun sekali. Ni mu duk bahung ikut dam mu, ni mu tahu lah. Hari ni mu tahu. Perak masuk tu, tak boleh lari ke mana dah. Itu jaga. Sebab tu, benda-benda maksiat, benda-benda derhaka yang boleh menjadi dosa, kita kena fikir sebelum daripada kita mati. Kena fikir. Baik, pasal bumi dia berjanji dah. Tu. Dia akan siksa, dia akan azab orang tu. Baik. Kemudian maka diserukan dengan segala bagai air bumi. Tu. Kemudian lepas daripada tu, maka diserukan, dipanggil. Mana Allah Ta'ala perintahkan dengan segala bagai air bumi. Air haduk di dalam bumi ni. Berbagai-bagai air haduk dalam bumi ni. Masingnya, air hak masing pun ada dalam bumi. Air laut lah kan. Tu. Dan tawarnya, air hak tawar. Kan? Dan manisnya. Air hak berasa manis pun ada.
Nah, air gula kan, air tebu, jenis tu semua tu. Dan pahitnya panggil habis. Tu masin, tawar, manis, pahit. Maka dibersihkan daripadanya akan tanah Adam. Maka menggunakan air itu, berbagai-bagai air tadi untuk bersih tanah Adam tadi itu. Mana yang Allah Ta'ala nak cipta, nak tu. Sebab tu perangai kita ni ada berbagai-bagai jenis perangai. Ada hak perangai baik, hak tu air manis kan. Hak tu dia kena air manis pada dia tu. Ada hak jenis perangai tu, macam-macam perangai. Kan? Perangai hak jahat lah. Tu perangai hak jahat. Perangai ni tak boleh bahaya. Ni mungkin dia kena hak masing ataupun hak pahit. Ini macam-macam perangai. Keluar perangai macam-macam. Keluar fi'il macam-macam. Perangai orang macam-macam. Dia keluar. Tu dibersihkan daripadanya akan tanah Adam. Maka didiri akan dia. Maka didiri akan dia. Maknanya ditempat akan dia, akan Adam tadi. Didirikan maknanya ditempatkan dia 40 tahun. Maka Allah Ta'ala tempat, mana buat-buat, didiri akan dia, dibuat, ditempatkan Adam tadi, ditempa, dibuat-buat, maka ditempatkan Adam tu, duduk di situ 40 tahun. Tu. Di mana? Di Wadi Nu'man. Duduk di situ 40 tahun. Kan? Buat lembaga saja, duduk situ 40 tahun. Tu. Baik. Tiada tiup padanya, makna tiada ditiup padanya pada lembaga Adam tadi ni. Nah, patunglah kalau kita kata patung Adam, masa tu tak ditiup roh tu. Tiada ditiup padanya pada patung Adam tu, nyawanya, tak ditiup nyawa lagi. Duk sebing situ orang panggil. Tu tak sebing. Duk terbaung tu. Tak faham tak terbaung? Sebing ni mana duk terletak kalau kita tengok kan. Kalau kat belah baling tengok tu, dia duk tersebingnya. Sebing ni mana duk tidur terletak. Ngerti? Duk terbaung kan tu. Macam orang duk tidur, duk terletak tu. Dia duk sebing kan ni. Tu maksud gitu. Jadi duk terbaung, duk sebing Nabi Adam di situ tu. Adam, lembaga Adam tu 40 tahun. Tu tak ditiupkan roh dia lagi. Tu. Baik. Dan adalah malaikat lalu mereka itu. Bila lembaga Adam duk sebing situ 40 tahun. Malaikat lalu lah kot tu. Lalu mereka itu dengan dia, dengan lembaga Adam duk ada situ. Maka berhenti mereka itu malaikat. Melihat kepadanya. Malaikat pun tengok. Tanpa hak ni kali Allah Ta'ala nak cipta ni. Hak ni lah yang Allah Ta'ala kata. Inni ja'idun fil ardi khalifah. Kan? Aku akan jadikan di atas muka bumi khalifah ni dah kali. Tu. Jadi malaikat duk tengok-tengok. Nah. Hujan nak turun jadi sekat tu. Kita lihat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dia berhenti terkejut lah. Kat Pilihan Raya ni nak berhenti terkejut gitu. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jadi sebelum saya nak baca doa, jadi ada bulan dulu ni saya mari bawa surat bagi kat saudara kita. Nak kutip derma wakaf untuk nak buat masjid di tempat saya belajar di Fatoni dulu ni.
Jadi hari Jumaat, esok lepas Jumaat saya nak masuk P dah. Jadi kalau siapa-siapa masih ada lagi, tadi cikgu dah bagi dah. Jadi kalau siapa-siapa ada nak buat wakaf lagi, tapi resik tak ada lah dah. Bagi surat yang tu, lillahi ta'ala. Resik tak ada. Kalau siapa-siapa berasa nak buat wakaf, boleh bagi kat saya. Sebelum saya balik ni. Kan? Nak buat wakaf. RM1, RM2 pun tak apa kita terima. Kan? Bukan kata nanti ada banyak. Oh saya ada RM10. Berasa nak bagi, saya terima. Tu. Sebab saya nak masuk pergi sana hari Jumaat esok. Lepas Jumaat, saya akan masuk pergi dengan Syekh Muslim. Anak tu Saleh. Sebab saya dengan dia duduk belajar dululah. Di Fatoni tu. Jadi siapa-siapa yang berhajat nak buat wakaf, dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu fi sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allah fakihna fid din wa alna bitawil. Allahumma ja'alna minal qaumin najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Aduh.